Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang mulia, Tuan Peneraju Majlis, para hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan seterusnya, para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato bertajuk Bahasa Melayu, Bahasa Ilmu. Hadirin yang dihormati sekalian, Kamus Dewan edisi keempat menjelaskan maksud perkataan bahasa merujuk kepada sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Ilmu pula bermaksud pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir dan batin. Hadirin yang budiman, sesuai dengan slogan Bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi yang digunakan secara meluas di seluruh negara. Tambahan pula, bahasa Melayu digunakan sebagai alat perpaduan di negara kita. Oleh yang demikian, bahasa Melayu perlulah dimartabatkan agar bahasanya menjadi lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Selain itu, saya berharap agar bahasa Melayu menjadi bahasa yang dinamik dan sentiasa memperoleh penambahbaikan yang menjadikannya lebih relevan mengikut perubahan zaman. Hadirin hadirat sekalian, untuk mengupas tajuk ini dengan lebih berkesan, saya tampilkan fokus bicara intipati saya pada hari ini, iaitu usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa berilmu. Hadirin yang dihormati sekalian, bahasa Melayu adalah sebuah bentuk standard bahasa yang dipiawaikan mengikut tetapan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Jika ditelusuri sejarah terdahulu, bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca, iaitu bahasa perantaraan pedagang-pedagang dunia pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kini, di manakah letaknya martabat yang dahulunya dituturkan hampir kebanyakan penduduk yang berdagang di Melaka? Kita sewajarnya mengkaji dan menyelidiki langkah-langkah yang perlu diambil bagi memartabatkan semula bahasa Melayu yang berilmu di persada dunia. Hadirin yang dikasihi sekalian, antara langkah yang boleh dilaksanakan untuk memartabat bahasa Melayu sebagai bahasa berilmu adalah dengan penerbitan buku, bahan bacaan, seni lagu serta kandungan digital yang menggunakan bahasa Melayu seharusnya digalakkan bagi membantu menyelesaikan masalah ketandusan ilmu. Usaha ini akan mempercepatkan proses percambahan ilmu dalam suatu bidang dalam bahasa Melayu. Kerancakan bidang penerbitan dilihat semakin perlahan kerana revolusi teknologi hari ini dan ia perlu diadaptasikan dengan segera. Masyarakat terdahulu disajikan dengan baik-baik saja dan syair dari karyawan-karyawan yang mampu menyuntik semangat diri dan negara. Namun, perkara tersebut sudah tenggelam di kemajuan zaman. Masyarakat hari ini tidak lagi mempunyai wadah-wadah yang berilmu yang mampu melahirkan semangat cinta akan negara serta nilai-nilai murni yang lain. Misalnya, masyarakat terdahulu di kawasan pantai timur mempunyai seni wayang kulit yang mengetengahkan isu-isu semasa dan memberikan pengajaran kepada penonton yang menikmati seni warisan tersebut. Deduksinya, karya dan terbitan yang kreatif yang menggunakan bahasa ibunda kita akan lebih berilmu jika masyarakat mula menghargai dan menyokong karyawan-karyawan untuk terus menghasilkan wadah kepada masyarakat. Hadirin yang dikasihi, selain itu, langkah yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu yang berilmu adalah dengan memperkasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan berkanun ini ditubuhkan dengan objektif untuk membina dan memperkaya Dewan Bahasa Melayu yang berilmu dalam semua bentuk termasuk sains dan teknologi.
Oleh itu, insentif daripada pihak berkuasa yang konsisten dan jumlah yang besar diperlukan supaya inisiatif-inisiatif yang dirancang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dapat dilaksanakan. Seterusnya, badan tersebut harus melaksanakan pelbagai aktiviti yang menggapai minat umum terhadap keindahan bahasa Melayu. Sebagai contoh, aktiviti sayembara pidato antarabangsa, anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian, Warisan dan Pelancongan dengan usaha sama, Radio Televisyen Malaysia baru-baru ini dilihat sebagai anjakan paradigma yang berpotensi memperkenalkan bahasa kebangsaan di peringkat dunia. Ia telah berjaya menarik penyertaan peserta daripada serata dunia seperti Korea Selatan, Rusia dan Kanada. Kesannya, keunikan dan keindahan bahasa Melayu yang berilmu menjadi buah mulut dan disebarkan ke masyarakat dunia yang duduk beribu jauhnya daripada tanah Nusantara. Jadi, pihak pendukung ilmu seharusnya berkeyakinan penuh terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ini telah terbukti dengan kemampuan bangsa Melayu menggarap ilmu hingga tahap yang tertinggi walaupun asasnya menggunakan bahasa Melayu sebagai perantara ilmu. Hadirin yang dikasihi sekalian, secara tuntasnya pelbagai langkah yang boleh digarap untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang berilmu. Jelas bahawa semua pihak perlu memanifestasikan fikiran dan sinergi untuk mencari inisiatif terbaik dalam meningkatkan darjat bahasa Melayu bukan sahaja dalam kalangan rakyat Malaysia tetapi di persada dunia. Pembangunan negara yang hakiki dan bersepadu hanya tercapai apabila semua bidang yang penting diberi perhatian yang sama beratnya termasuk bidang bahasa dan budaya. Kita seharusnya mengelak daripada menjadi manusia yang khusyuk menyelami sungai pemodenan dengan mementingkan bahasa asing dan menidakkan kebolehan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Berkata pepatah, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.